Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Tadi kita akan menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan tuan-tuan insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tuan-tuan saya diminta untuk menggantikan Dr. Irga yang ada hal pada malam ini, dan saya berhasrat dengan tuan-tuan pada malam ini berkongsi satu tafsir ayat ataupun tafsir surah daripada juzuk Ammah yang seringkali atau banyak kali kita baca mungkin, iaitu surah Al-Fil, tafsir surah Al-Fil. Saya sengaja pilih tafsir surah Al-Fil kerana surah Al-Fil ini tuan-tuan, dia satu surah yang cerita berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman dulu, yang sebenarnya merupakan satu surah yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pengajaran yang cukup besar kepada kita. Baik, surah Al-Fil ini tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, surah Al-Fil, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, tidakkah kamu melihat bagaimanakah Tuhanmu buat kepada tentera bergajah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang tidak menjadi, dan Tuhan telah menghantar kepada mereka burung-burung ababil yang melontar kepada mereka batu-batu daripada tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan tentera bergajah tadi seperti mana daun-daun yang dimakan ulat. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ni tuan-tuan surah yang cukup senanglah. Boleh kita berkata bahawa kita ni tuan-tuan sejak dari kecil lagi kita hafal surah ni. Alangkah baiknya tuan-tuan jika kita banyak ataupun kita mengetahui kita menghafal surah tersebut, kita mengetahui juga apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fil ni tuan-tuan merupakan surah Makkiyah. Maksud Makkiyah ni tuan-tuan ialah surah ini diturunkan sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Maksudnya tuan-tuan diturunkan ketika mana Nabi masih lagi di Mekah. Surah Al-Fil juga tuan-tuan ada 5 ayat, cukup pendek, 5 ayat. Walaupun begitu ada lagi surah yang lebih pendek daripada Al-Fil. Surah Al-Fil juga tuan-tuan diambil namanya daripada satu perkataan dalam surah tadi, daripada ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Fil ini tuan-tuan merupakan bahasa Arab yang maksudnya ialah gajah. Al-Fil ini tuan-tuan maksudnya ialah gajah. Kalau anak-anak kita tuan-tuan yang belajar sekolah menengah sekarang ni yang ada program Jacob, ini antara perkataan pertama yang mungkin dia belajar. Al-Fil, gajah. Kenapa gajah? Kenapa diambil surah ini namanya gajah? Tuan-tuan, nama ni tuan-tuan merupakan satu perkara yang perlu dalam hidup kita, nama ni.
sebagai satu pengenalan kepada kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita ni tuan-tuan walau macam mana banyak pun kita mesti ada nama masing-masing. Kerana nama lah akan membezakan kita antara orang lain dan juga membezakan yang menjadi pengenalan kepada kita. Dan antara ciri nama ni tuan-tuan ialah dia kena unik. Dia kena unik, dia kena ada perbezaan, ada keunikan. Oleh kerana itulah nama-nama kita tuan-tuan ada nama-nama yang pelik-pelik. Nama yang pelik-pelik, bahkan tuan-tuan tak ada makna pun. Kalau kita cek dalam kamus tuan-tuan tak ada makna. Tapi dia letak juga oleh kerana dia pelik. Dia ajaib ataupun dia aneh. Kerana itulah fungsi nama. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ni tuan-tuan, nama-nama surah ini tuan-tuan diambil daripada perkataan yang unik. Oleh kerana itulah kita nampak tuan-tuan ada surah yang namanya ialah fil, gajah. Ada surah yang namanya lembu, Baqarah. Ada surah yang namanya semut, An-Naml. Maksudnya tuan-tuan diambil daripada nama-nama yang unik. Bukan apa tuan-tuan, kerana untuk kita bezakan sahaja. Kerana itu fungsi nama, untuk kita bezakan antara satu surah dan surah yang lain. Nama-nama unik. Macam kita lah tuan-tuan, tempat kita ni tuan-tuan, kalau bayi lahir, kita akan beri nama-nama yang unik lah kepada anak kita. Oleh kerana itulah ada nama-nama ni tuan-tuan, dulunya unik, sekarang ni tak unik dah. Sebagai contoh lah tuan-tuan, nama Abdullah. Agak-agak tuan-tuan, ada tak sekarang ni bayi yang lahir dia beri nama Abdullah? Kan? Rasanya tuan-tuan tak ada dah sekarang nama Abdullah ni. Kenapa tuan-tuan orang kita anggap sebagai nama yang tinggalan zaman dah lebih kurang? Oleh kerana itu dah tak ada dah nama Abdullah lebih kurang. Abdullah, Zainab, Khadijah. Walaupun nama tu tuan-tuan, nama yang elok bukan tak elok. Tapi orang kita ni tuan-tuan, dia nak nama ni biar nama yang unik. Dia letak nama Puteri lah, walaupun dia tu bukan raja pun. Letak nama Puteri, nama ada perempuan. Kalau lelaki letak nama Daniel. Padahal tuan-tuan Melayu je, tapi Daniel letak nama. Oleh kerana apa? Kerana kita nak nama yang unik. Perangai kita ni tuan-tuan, antara apabila sampai ke peringkat letak nama ni, kadang-kadang nak cari unik sangat ni sampai ke tak ada makna. Sampai tak ada makna. Yang masalah sekarang ni tuan-tuan, dia tak ada masalah lah. Kerana nama ni tuan-tuan tak semestinya ada makna sebenarnya. Nama ni tuan-tuan tak semestinya ada makna. Macam Selangor, makna apa Selangor? Agak-agak makna apa Selangor? Maksudnya tuan-tuan, nama ni tak semestinya ada makna. Walaupun ada makna yang baik tu lebih elok. Tapi ada setengah ni yang menjadi masalahnya ialah orang kita ni letak nama yang pelik-pelik, yang unik-unik. Kemudian pergi tanya ustaz, nama ni makna apa dalam bahasa Arab? Tanya dia letak nama, tak tanya makna apa. Dia letak dulu nama pelik-pelik. Lepas tu tanya ustaz, makna apa? Ustaz pun tuan-tuan perlu cari makna apa lah. Itu memang. Terutama sekali tuan-tuan ada nama-nama yang betul-betul unik. Sekolah saya dulu tuan-tuan ada nama tu. Nama daripada Al-Quran. Nama daripada Al-Quran. Yang uniknya tuan-tuan ialah diambil daripada nama tu gabungan daripada dua perkataan dalam Al-Quran. Diambil daripada dua perkataan. Satu perkataan, contohlah satu perkataan, satu lagi perkataan, diambil yang di separuh. Tak gabung sekali jadi nama. Nak sebut nama tu takut ada orang di sini. Tak sebutlah. Jadi kesimpulannya, nak mudah contohnya tuan-tuan, Selangor campur Pahang. Dia ambil ngor di Selangor, hang di Pahang. Ngor hang. Tapi nama tu nama lah dia ambil macam tu Al-Quran. Dia ambil dua nama Al-Quran, dia ambil macam tu. Nama Al-Quran lah. Dia tanya dia nama ni nak daripada mana? Makna apa? Dia kata dalam Al-Quran ni main-main. Tapi kita tuan-tuan pening nak cari kat mana. Tapi tuan-tuan namanya nama unik, tak ada orang macam tu. Jadi nama yang diberikan ataupun yang diletakkan dalam surah ini tuan-tuan, ialah namanya diambil daripada satu perkataan yang tak ada tempat lain dalam Al-Quran, iaitu perkataan al-fil, gajah. Tak ada tempat lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak keunikan tu supaya kita dapat beza antara surah ini dan surah-surah yang lain. Baik, surah Al-Fil ini tuan-tuan, secara kesimpulan mudahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa yang berlaku sebelum daripada Nabi kita lahir. Iaitu cerita yang selalu kita dengar lah, kita biasa dengar cerita tentang tentera Abraha. Secara mudahnya tuan-tuan, secara mudah nak pendek cerita lah, sebab cerita tuan-tuan berlaku bertahun-tahun. Kita nak cerita dalam masa 3 minit je juga. Cerita mudahnya tuan-tuan, ada seorang raja di Yaman, namanya Abraha. Dia ni tuan-tuan tak puas hati
tak puas hati orang kampung dia, orang negeri dia, tiba-tiba pergi ke Mekah jauh sangat. Pergi ke Mekah jauh semata-mata nak pergi ke Kaabah. Semata-mata nak melawat ataupun nak menziarah Kaabah. Jadi dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia kata kita ni kena utamakan barangan tempatan. Kata dia. Dia pun tuan-tuan, daripada kita pergi jauh-jauh lawat Kaabah, kita buat Kaabah sini. Nah, dia pun buatlah Kaabah tuan-tuan, agaknya tuan-tuan orang tempat dia tak pergi tempat lain, pergi Kaabah situ. Tapi tuan-tuan, mungkin antara salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan jadikan Kaabah ni tuan-tuan, dia bukan dari sudut cantik ataupun dari sudut mewah ataupun seumpama dengannya. Dia ada sudut nilai yang lain. Oleh kerana itulah tuan-tuan, walaupun Abraham ni dia bina satu bangunan yang cukup cantik, orang kata cukup mewah, tapi orang tak minat pergi situ. Orang pergi tengok boleh lah, tapi tuan-tuan apabila nak buat ibadat, nak dapat satu berkat, mereka pergi ke Kaabah. Oleh kerana itulah tuan-tuan, Abraham tak puas hati, buat letih-letih, habiskan duit banyak, tak puas hati. Dan lebih tak puas hati lagi tuan-tuan, tiba-tiba dia kata ada satu hari orang pergi buang air situ. Buang air, dia buat mahal-mahal, pergi tiba-tiba orang pergi buat jamban situ. Dia pun rasa macam terhina lah, dia buat terhina. Simpulannya tuan-tuan, dia pun nak pergilah untuk ke Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan, dia pun kumpullah satu bala tentera yang cukup-cukup ajaib sebenarnya. Kerana bala tentera tadi tuan-tuan mengandungi beberapa ekor gajah. Gajah ni tuan-tuan tempat negara Arab, dia bukan tempat dia lah. Gajah ni tuan-tuan negara Arab bukan tempat gajah, bukan tempat gajah. Gajah ni tuan-tuan tempat kita mungkin banyak. Tempat kita, Thailand, Afrika tu tempat dia gajah. Tapi tuan-tuan negara Arab tuan-tuan, walaupun orang Arab kenal gajah, tapi bukan tempat dia. Dia oleh kerana Abraham ni tuan-tuan nak tunjuk bahawa dia ni hebat, dia ni berkuasa, dia ni tentera dia ni tuan-tuan begitu agung. Akhir sekali tuan-tuan, dia bawa satu bala tentera yang mengandungi perkara, yang benda yang tidak ada tempat lain. Dia bawa sekali gajah-gajah. Dia lebih kurang, disebut tuan-tuan, dia ada lebih kurang 12 ekor gajah. Dia bawa sekali. Padahal tuan-tuan, kalau tak cepat gajah jalan. Daripada Yaman tuan-tuan nak pergi Mekah jauh. Kalau nak cepat tuan-tuan, takkan ambil gajah, dia ambil kuda. Kalau dia ambil kuda, kalau tak tuan-tuan, dia ambil gajah. Kerana apa? Kerana dia nak menunjukkan dia punya kehebatan. Dia nak menunjukkan dia punya kehebatan. Lalu tuan-tuan pendek cerita, sampai dia di Mekah dengan tentera bergajah. Lalu tuan-tuan, di sana adalah beberapa peristiwa yang berlaku, tapi nak pendek ceritanya tuan-tuan. Sampai di sana tuan-tuan, gajah sebelum dari nak masuk di Mekah, tiba-tiba gajah tadi tak mahu masuk. Tak mahu masuk. Semua tak mahu masuk. Dan ketika itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hantar burung ababil, satu seekor burung yang dikenali dalam Rasul ini sebagai burung ababil, bawa batu-batu dan mereka burung tadi tuan-tuan menjatuhkan batu-batu dan kena semua sekali. Dan batu tu tuan-tuan, mengikut ceritanya, batu yang diambil, ada ulama kata batu tu memang khusus diambil daripada api neraka. Maksudnya tuan-tuan, kena tu tuan-tuan hancur. Dalam surah ni tuan-tuan disebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka tentera Abraham seumpama daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat. Ulat ni tuan-tuan, apabila dia makan daun, dia tak kira mana. Kadang-kadang dia pergi, dia mula di tepi, kadang-kadang dia mula di tengah, kadang-kadang dia tepuk di ujung. Maksud tuan-tuan, macam itulah daun yang dimakan ulat. Jadi tuan-tuan, lebih kurangnya ialah apabila batu tak dikena pada orang, dia akan memberi kesan di situ. Daging dia luruh, dikatakan daging jadi luruh. Maksudnya tuan-tuan, tempat lain elok, tapi situ akan menjadi buruk dan seumpamanya. Maksudnya tuan-tuan, kita tengok tu tempat lain elok, tempat yang kena tu yang masalah. Bukan macam orang bakar lah, orang letup tuan-tuan semua sekali tak. Ni tuan-tuan, dia terbakar tempat-tempat tertentu. So diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai daun yang dimakan ulat, macam tu lebih kurang. Cuma apa yang saya nak sebut sini tuan-tuan ialah Al-Quran ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, banyak cerita berkenaan sejarah, berkenaan dengan benda-benda dulu. Cerita berkenaan dengan Nabi Musa, berkenaan dengan Fir'aun, berkenaan dengan Nabi Hud, Nabi Yusuf. Banyak cerita yang berkenaan dengan benda-benda dulu yang kita kenali sekarang ni dengan nama sejarah lah. Nama sejarah kenali sekarang. Cuma apa yang dibawa oleh surah Al-Fil tuan-tuan ialah
dia bawa sejarah, tapi dia bawa dalam bentuk yang lain. Bawa sejarah ini, bawa sejarah Abraham, sejarah tentera bergajah, tapi bawa dalam bentuk yang lain. Ya, kadang-kadang tuan-tuan kita tak perasan apa yang hendak Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Kita baca surah Al-Fil, tuan-tuan, kita teringat pasal tentera bergajah semua sekali. Tak. Sebenarnya bukan itu yang mahu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah mula perkataan tu, tuan-tuan, Allah merujuk kepada dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimanakah Tuhanmu buat kepada tentera bergajah? Tengok, dia tak, bukan cerita sejarah ni, tuan-tuan, tapi Allah sebut, wahai manusia, kamu tak nampak kan? Kamu tak nampak kan apa yang telah aku buat kepada tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu juga telah menjadikan perancangan mereka ni tak jadi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Tuhanmu juga telah menghantar burung ababil. Yang mana burung ababil ni, tuan-tuan, tarmihim bihijaratin min sijil, bawa batu dan lempar kepada mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah lah yang menjadikan mereka seumpama daun yang dimakan ular. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, cerita ni, tuan-tuan, subjek sebenarnya bukan cerita tadi. Subjek sebenarnya, tuan-tuan, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia tarik perhatian supaya kita lihat apa yang Allah buat kepada tentera Abraham, supaya kita lihat bagaimanakah Allah ini menghancurkan perancangan mereka, supaya kita lihat Allah ni, tuan-tuan, dia hantar burung, dan supaya kita lihat, tuan-tuan, Allah ni jugalah yang telah menjadikan mereka ni, tuan-tuan, seumpama daun yang dimakan ular. Tapi kita, tuan-tuan, kita silap faham. Macam ni lah lebih kurang. Macam kita ni, tuan-tuan, satu hari kita pergi mancing tasik kan, tuan-tuan, pergi mancing tasik, bawa lah joran, tuan-tuan, pergi mancing tasik, dapatlah ikan haruan 10 kilo berat dia. Kita betul suka semula dapat ikan haruan 10 kilo. Tak ada orang mati situ, tuan-tuan, dapat ikan haruan. Sah ke 10 kilo? Ikan haruan pun tak ada, ikan keli ada lah. Kita pun, tuan-tuan, balik rumah, pergi ke rumah jiran. Nak ceritanya kita ni, tuan-tuan, dapat 10 kilo ikan haruan. Pergi kepada jiran, kita kata, aku hari ni pergi mancing, aku tadi pergi mancing situ. Bawa dia orang pergi mancing situ, dapat ikan haruan 10 kilo. Dia kita ni, tuan-tuan, dia kata, hebat sungguhlah dia orang ni. Boleh tangkap ikan 10 kilo. Kita dah sebut kita yang pancing. Dia yang dia pujinya, dia nampaknya. Dia orang tu yang dapat. Kan pelik kan? Macam kita, tuan-tuan, macam orang bagi mekanik lah, mekanik. Kita ada kereta buruk, tuan-tuan, tak pernah hidup. Kita pun bawa lah kereta tadi, tuan-tuan, pergi ke beberapa kedai bengkel. Semua bengkel, tuan-tuan, tak boleh buat. Kecuali ada satu tempat, tuan-tuan, dia boleh buat. Kita betul, pandai sungguh dia ni. Boleh baiki kereta aku yang rosak, yang lama, tiba-tiba macam hidup. Kita pun cerita ke orang. Orang tadi, tuan-tuan, dia dengar. Kita kata aku pergi ke bengkel ni, di Bangi ni, ada satu bengkel boleh berhidupkan kereta yang lama. Dia pun dengar, tuan-tuan, hairan sungguh lah, dia kata. Hairan sungguh, kereta mu ni macam mana boleh hidup? Tengok, tuan-tuan, kita cerita benda lain, jadi faham benda lain. Kita di tengah benda lain, dia dengar benda lain. Kita ceritanya, tuan-tuan, kehebatan mekanik tadi boleh menghidupkan kereta yang lama. Tapi dia faham, tuan-tuan, kereta mu ni macam mana boleh hidup? Padahal, tuan-tuan, macam tu. Kita, tuan-tuan, bawa joran, tuan-tuan, pergi mancing. Kita ni hebat, online, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, balik-balik kita cerita, dia pergi puji joran kita. Dia kata, joran mu ni mesti harga mahal. Kata berdoa tu. Nampak, tuan-tuan? Cerita kita sama, tuan-tuan, tapi dia faham dalam Quran ni, tuan-tuan, surah Al-Fil ni, Allah cerita berkenaan dengan kuasa apa yang dibuat kepada tentera Abraham. Allah cerita bahawa apa yang dia buat kepada tentera Abraham. Allah cerita bahawa Allah ni, tuan-tuan, buat satu perancangan mereka tak jadi. Allah cerita bahawa Allah ni yang hantar arsala alaihim tayran ababil, hantar burung dan jadikan mereka, tuan-tuan, seperti kayu, daun yang dimakan ular. Tiba-tiba, tuan-tuan, kita faham, rupanya zaman dulu ni ada satu cerita pun dia. Ada satu penonton tu nak pergi surat muka. Anak kita nampak sini. Tak nampak Allah.
Allah tu tak nampak. Sedangkan tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, subjek ni ialah Allah. Kalau tuan-tuan belajar pasal Melayu tuan-tuan, dia ada subjek dia. Apabila ada kata kerja, ada subjek dia dan ada objek dia. Maksudnya tuan-tuan, sebagai contohlah tu, saya makan nasi. Makan tu tuan-tuan kelakuan. Subjeknya tuan-tuan saya. Objek yang kena makannya ialah nasi tadi. Maksudnya tuan-tuan, subjek yang menjadi pemain utama ataupun hero dalam cerita tu ialah saya yang makan tu. Saya tuan-tuan, bukan nasi tu hero. Saya makan tu. Allah tuan-tuan, dia cerita apa yang dia buat kepada kita Abraham. Subjeknya tuan-tuan, pemain utamanya, hero-nya ialah Allah. Tadi tuan-tuan, kita baca kita ni, rupanya ada cerita pelik sama dua perempuan tu. Ada orang tuan, ada kita faham dah. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ada orang apabila dibaca Al-Quran berkenaan dengan cerita-cerita macam ni, kita sejarah macam ni tuan-tuan, dia anggap sebagai Quran ni tuan-tuan macam buku sejarah. Bukan silap Al-Quran, tapi dia silap faham di mana letak sejarah ni dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca sejarah-sejarah dalam Al-Quran tuan-tuan, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Isa, Nabi Lut teman-teman, dia banyak diletakkan perkataan id. Wa iz qala rabbuka wa iz qala Musa. Id ni tuan-tuan menunjukkan bahawa subjeknya lain. Subjeknya lain. Id ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka tafsir, maksudnya tuan-tuan ialah ringkasan kepada uzkuru. Perhatilah. Hendaklah kamu perhati, hendaklah kamu tengok. Maksudnya tuan-tuan, yang Allah sasarkan ialah kita tu supaya perhati. Bukan sekadar cerita tu kita nak tahu macam mana berlaku. Itu yang bezanya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham dengan cara tak betul ataupun dengan cara yang tak tepat, tuan-tuan akan dapat satu maklumat berkenaan dengan sejarah yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sekiranya tuan-tuan faham apa yang ingin diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah lah yang menjadi pemain utama, watak utama dalam surah ni, maka tuan-tuan tahu apakah yang hendak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Surah ni tuan-tuan, Allah nak tunjuknya ialah kuasa dia. Itu sebenarnya Allah nak tunjuk kepada kita ni tuan-tuan, kuasa dia. Kuasa dia. Di mana tuan-tuan Allah sebut bahawa dia telah buat satu perkara yang cukup menakjubkan kepada satu bala tentera yang hebat pada zaman tersebut. Antara yang dibuat tuan-tuan ialah dia jadikan segala perancangan mereka tu tak jadi. Mereka boleh merancang tuan-tuan, tapi Allah ni begitu berkuasa sehingga kan perancangan mereka tuan-tuan bawa bala tentera persiapan semua sekali, akhir sekali tuan-tuan terbelangkai di tengah jalan. Itu hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nak kita tahu ataupun kita ambil daripada surah ini. Yang keduanya dia kata wa arsala alaihim tayran ababil. Allah juga telah hantar burung-burung ababil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa tengok cerita tu, tengok cerita lah, tengok filem. Kan tentera yang hebat yang kita berperang kan, kita berperang tuan-tuan. Yang kalahnya tuan-tuan, orang yang berperang ni yang kalahnya sama ada dibom oleh bom nuklear ataupun dia tembok mari saksa. Maksudnya tuan-tuan, yang mengalahkan dia tuan-tuan mesti benda yang hebat daripada tentera tadi. Marilah bom tentera, kemarilah pecik pejuang. Maksudnya tuan-tuan, yang mengalahkan dia tu ialah satu alat yang hebat daripada tentera yang dikalahkan. Tapi Allah ni tuan-tuan, dia lain dan cerita ni. Dia tak mahu tunjuk kekuatan atau kehebatan alat tersebut. Yang dia nak tunjuk tuan-tuan adalah kehebatan dia. Oleh kerana itulah tuan-tuan, walaupun Allah ni tuan-tuan, dia boleh hantar taufan yang musnahkan Abraha dan sekutunya. Dia boleh hantar taufan ke banjir ke tuan-tuan, dia boleh hantar api ke sekali. Tak tuan-tuan, dia hantar burung. Nak sebutnya tuan-tuan ialah bahawa Allah ni tuan-tuan, dia tidak ada perkiraan ataupun perkiraan yang selalu kita ada dalam muka dunia ni. Nak kalah ni tuan-tuan, mesti dikalahkan oleh benda yang hebat lagi. Tak, Allah nak sebut yang mengalahkan tentera tadi tuan-tuan bukan burung, bukan benda yang hebat, kerana yang dihantar tadi burung. Dan supaya kita ni tuan-tuan, apabila kita baca, kita nampak Allah tadi. Kalau kita nampak burung tuan-tuan, tak logik kita kata burung boleh mengalahkan tentera bergajah. Allah tak mahu ahli kita ni tuan-tuan teralih perhatian
daripada kekalahan, daripada benda yang boleh mengalahkan kita tadi tuan-tuan, supaya kita tak nampak taufan ke bohong dia tuan-tuan, kita nampak Allah. Oleh kerana itulah ulama sampai sebut Allah sengaja hantar burung supaya kita tak terpegung dengan benda yang mengalahkan Tentera Abraham. Sebab tak ada orang yang boleh fikir tuan-tuan secara logiknya burung boleh mengalahkan tentera. Apatah lagi tentera tuan-tuan. Kita pun tuan-tuan boleh tampak macam tu je burung. Tapi tuan-tuan, Allah nak alih kita ni supaya kita jangan terpesona dengan apa yang mengalahkan tadi. Tapi kita dah terpesona dengan orang yang menghantar tadi, ataupun yang menghantar tadi, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ulama kita sengaja Allah tuan-tuan, antara banyak makhluk ni Allah pilih burung. Sengaja tuan-tuan, nak sebutnya tuan-tuan bahawa dia ni tuan-tuan betul-betul berkuasa terhadap apa jua yang ada atas muka bumi ini. Itulah yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kuasa dia yang tidak ada taranya, yang tidak ada perkataan yang boleh kita nak kata. Allah SWT alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah kata bahawa aku telah jadikan rancangan mereka tadi tak jadi. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita jadilah bawa pada tentera nak pergi serang Mekah. Mekah ni tuan-tuan, mereka pun ada kuda je, ada kuda dengan unta je nak bawa pada tentera Mekah. Tapi tuan-tuan nak sebut ni, walau macam mana pun perancangan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan maha berkuasa. Dalam dunia kita ni tuan-tuan, banyak kita lihat atas kertasnya tuan-tuan elok, tapi di luarnya tuan-tuan belum tentulah kita elok. Kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mengajar tuan-tuan, kita boleh letak macam-macam, tapi tuan-tuan atas kertasnya kita nampak macam betul elok, tapi tuan-tuan belakang cerita sebenarnya tak elok. Kalau tuan-tuan terutama sekali orang perempuan lah, kalau dia berminat nona macam nona tiga tu, ada dia bukan 2-3 sebelah Cina lah sebetulnya. Ada satu rancang, satu temu buah lah yang dibawa oleh nona tadi. Dia temu buah salah seorang daripada pelajar rakyat Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang pernah masuk di universiti yang paling terkemuka, antaranya universiti terkemuka apa sebenarnya. Dia masuk menjadi orang yang paling muda masuk universiti tersebut dalam bidang matematik. Tak ada orang yang semuda dia. Kan? Nak ceritakan tu nona lah paling lelaki tak tahu lah, dia juga nona tahun. Bukan perempuan ni sebagai perempuan. Tapi tuan-tuan disebut situ bahawa ada seorang ni satu perkara yang keajaiban yang berlaku yang kita tahu. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tengok atas kertas, dia ni tuan-tuan dah bijak matematik. Masuk pula tuan-tuan universiti yang antara yang terkemuka. Masuk lagi tuan-tuan umur 15 tahun. Kita tuan-tuan dah tua baru nak mula masuk nak ngaji kita kan. Tak. Tapi tuan-tuan, akhir cerita dia yang kita nampak elok atas kertasnya, tapi tuan-tuan berakhir dengan dia jadi pelacur. Kan? Jadi pelacur tuan-tuan. Dan bahkan dalam nona, saya tak tengok nona, saya tengok dia punya sebutan tadi. Dia kata saya ni dah tak pandai matematik. Dia kata saya ni dah tak pandai dah matematik. Kita ni tuan-tuan, rasanya kalau masuk sekolah rendah tuan-tuan meninggal guna tangan lagi kita ni. Tapi tuan-tuan disebut saya ni dah tak pandai dah matematik. Dan saya juga tuan-tuan, dia kata saya ni tengah cari kerja, tak ada kerja, cari kerja. Padahal tuan-tuan, kalau kita tengok atas kertas tuan-tuan, tak mungkin dia jadi macam ni. Tapi apa yang kita nak sebut sini tuan-tuan ialah kuasa Allah. Kuasa Allah ni tuan-tuan, dia melangkaui semua sifat yang kita ada atas dunia ni. Sifat kita ni tuan-tuan, bersungguh berjaya. Itu sifat kita kan, bersungguh. Maksudnya tuan-tuan, sebelum kuasa, sifat kita ni, siapa-siapa yang sebelum nak masuk kuasa, dia bersungguh mengaji, bersungguh merajaah selalu, sifat kita tuan-tuan orang ni berjaya. Itu sifat kita kan. Tapi tuan-tuan, betul, ramai orang tak belajar berjaya. Ramai juga tak berjaya. Bersungguh tuan-tuan, masuk kuasa belum tak berjaya. Ada orang tuan-tuan, sifat kita juga, siapa-siapa yang malas masuk kuasa tak akan berjaya, atau boleh hisap rendah. Itu sifat kita kan. Tapi tuan-tuan, ada orang yang biasa-biasa macam kita, tapi tuan-tuan masuk kuasa, dia dapat markah tinggi daripada kita yang sungguh. Saya tak tahu lah tuan-tuan macam mana, tapi sekolah saya tuan-tuan banyak yang jadi macam tu.
Banyak yang jadi macam tu. Tak tahulah macam mana jadi punya. Saya ni tuan-tuan antara manusia yang sungguh lah, yang sungguh. Tapi tuan-tuan, saya pelik. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, kalau saya sebut nama dia kenal ni sebab dia orang sekarang ni dia orang politik dia kenal. Orang dia kenal. Dia ni tuan-tuan sekolah ni tuan-tuan malas dia kata malas. Orang masuk kelas dia tak ada. Dia sibuk dengan persatuan. Orang mengaji dia banyak anak sana. Cikgu tanya duduk mana, ada duduk bersuara. Padahal tak bersuara pun dia memang jadi malas. Tapi tuan-tuan, masuk biasa ni tuan-tuan, kalau masuk biasa besar SPM, dia markah dia tuan-tuan lebih kuat saya. Padahal tuan-tuan, kita tak tahu bila masa dia baca. Kalau ikut CV kita tuan-tuan, saya sepatutnya lebih berjaya daripada dia. Dia tuan-tuan sepatutnya boleh pakat 3 ke pakat 2 apa semua sekali macam tu. Tapi tuan-tuan, itu CV kita lain. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ada orang yang berjaya. Begitu juga dengan niaga. Niaga ni tuan-tuan, CV kita, siapa-siapa yang sungguh, dia akan berjaya dalam niaga. Kan? Siapa-siapa yang tak sungguh, yang dia akan tak berjaya. Tapi tuan-tuan, yang berjaya tu tuan-tuan, yang sungguh tuan-tuan, tak semua yang sungguh dia berjaya. Saya yang jual pasar malam, yang jual pasar malam, dia sungguh tuan-tuan. Tapi sampai ke tua dia jual pasar malam. Ada orang tuan-tuan bersungguh tapi baiklah. Maksudnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala antara kudrahnya ialah dia boleh buat satu perancangan yang kita anggap sebagai satu hebat, perancangan yang hebat, yang sempurna, tapi Allah boleh buat perancangan tersebut tak jadi apa. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuasa Allah ni tuan-tuan, kalau kita orang yang beriman ni, kalau kita orang yang beriman, kita sebenarnya kalau kita percaya perkara tersebut, kita akan rasa lega dengan apa yang berlaku. Macam contoh apa cerita apa orang bagi di Kelantan kan, orang di Temurang yang makcik yang bagi yang hilang, satu rumah hilang kan, tinggal belanga atau tinggal tangga. Dia kata apalah nak macam mana reda, macam mana reda. Tuan-tuan, kalau seseorang itu tak ada iman, boleh tak disebut tak reda? Kalau dia tidak ada satu kepercayaan bahawa ada benda, satu kuasa lain yang menguasai menguasai hidup dia, boleh tak dia kata reda? Reda ni tuan-tuan, apabila dia percaya bahawa hidup ni tuan-tuan, dia boleh berusaha, tapi penentunya bukan tangan dia. Oleh kerana itu tuan-tuan, dia boleh sebut reda. Dia boleh sebut kata aku reda. Kerana apa? Kerana reda ni tuan-tuan, satu perkataan yang menunjukkan kita ni pasrah. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau kita menganggap bahawa ada kuasa lain yang menguasai hidup kita tuan-tuan, kita boleh kata reda. Tapi tuan-tuan, kalau kita rasa bahawa kita lah yang berkuasa, hidup kita ni seperti mana kita Hindustan. Hidup kita ni tuan-tuan, Hindustan dia kata macam mana? Dia kata saya yang menentukan takdir saya, kan ada kan? Bukan saya apa? Ada dialog yang agak banyak dah. Dia kata saya yang akan tentukan kehidupan saya, bukan Tuhan. Ada orang Hindustan dia sama cakap. Macam itulah tuan. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang yang anggap bahawa dia lah yang menentukan hidup dia tuan-tuan, apa jua yang berlaku dalam hidup dia yang berbeza dengan apa yang dirancang tuan-tuan, dia tidak akan rasa reda. Dia tak akan puas hati. Dia pergi ke bank tuan-tuan nak cucuk ATM, tiba-tiba tak keluar duit. Kalau dia tuan-tuan, dia rasa bahawa dia berkuasa dari ATM tuan-tuan, mengikut kendak dia sepak. Dia tak puas hati, macam mana malah jauh-jauh tak masuk duit tak keluar. Awal dia tak puas hati. Dia tak tahu bahawa dia tuan-tuan dengan ATM itu lebih kuasa daripada dia. Boleh beri juga ataupun tidak. Maksudnya tuan-tuan, orang yang ada keimanan, kepercayaan bahawa ada Allah yang menguasai, yang duduk atas lagi daripada dia, tuan-tuan, dia boleh merancang dalam hidup. Dia boleh buat itu dalam hidup tuan-tuan, tapi dia boleh reda sekiranya ada benda lain yang berlaku di luar daripada jangkaan dia. Itulah apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itulah apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah ni tuan-tuan, walau macam mana perancangan manusia, hebat macam mana perancangan manusia tuan-tuan, Allah itu tuan-tuan lebih berkuasa dan dia boleh buat apa saja. Perancangan kita ni tuan-tuan taklah sampai ambil gajah. Hebat-hebat kita ni tuan-tuan tak sampai pergi ambil gajah daripada zoo. Hebat macam mana? Macam itulah kan. Dan biasanya tuan-tuan, Allah itu tuan-tuan boleh berkuasa daripada apa yang boleh kita gambarkan.
Itulah tuan-tuan apa yang boleh saya berikan sebagai gambaran kesimpulan atau pengajaran dari surah Al-Fil yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Dan semoga-moga apa yang kita baca hari ini tuan-tuan boleh kita jadikan panduan ketika mana kita jumpa, kita cerita ataupun bahagian sejarah yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa dalam Al-Quran. Bahawa sejarah tuan-tuan dia tak macam kita belajar sejarah dalam SPM. Belajar sejarah SPM tuan-tuan masuk kuasa yang ditanyanya ialah bila Perancis lain masuk Penang, bila dia berubah dibunuh. Itu belajar sejarah dalam SPM. Biasanya macam tu. Tapi tuan-tuan, sejarah yang dibaca dalam Al-Quran dan kita ambil dalam Al-Quran, biasa depan Allah tuan-tuan tak tanya bila berlaku. Yang ditanyanya, apa yang kamu ambil manfaat? Apa pengajaran yang kamu buat? Kamu tahu bahawa Fir'aun ni macam ni, kamu kenapa akan dunia ni jadi macam tu juga? Itu biasa kita depan Allah ketika mana kita baca sejarah dalam Al-Quran. Tak sama ketika mana kita baca sejarah dalam SPM. SPM tuan-tuan baca sejarah macam mana? Yang ditanyanya bila tarikh nama apa, nama penjual, itulah seumpamanya. Itulah perbezaan antara sejarah yang dibawa oleh Al-Quran dan juga sejarah yang dibawa dalam kehidupan kita. Moga-moga apa yang disampaikan ini tuan-tuan dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada kita semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk itu datang daripada Nabi sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.